Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sindang pendengar yang dihormati sekalian. Selamat datang ke program webinar Sembang-Sembang ASMB. Hari ini biasalah hari Jumaat yang cantik yang terang benderang dekat rumah saya lah. Okey, hari ini kita ada tajuk penceramah khas ya. Kita ada daripada Penasihat Kewangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Puan Hartini Hussein. Tapi cawangan Alustar, all the way dari Alustar ya. Puan Hartini, apa khabar? Alhamdulillah. Ini betul kat Alustar ke Kak Syah Alam sebenarnya? Dia daripada Alustar. Hari ni betul bersiaran Alustar. dari Alustar. Okay. Yes. Alright, tajuk kita hari ni ialah Rumah Idaman Bajet Tak Kesampaian. Tu dia. Ni cerita ni pun saya pun sentap juga ni. Rumah Idaman Bajet Tak Kesampaian. Kita ada penasihat kewangan AKPK tau. Okey. Saudara-saudari sekalian ya, Puan Hartini. Jadi ni kita cerita sedikit lah pasal Puan Hartini ni. Beliau bertugas sebagai penasihat kewangan AKPK Imam Cawangan Alustar macam sebut tadi. Background beliau sarjana muda pengurusan perniagaan antarabangsa UUM. Utara, memang orang utara ni, tak boleh lari ni. Tak lari kecil sampai besar kat utara ya. Dan akhirnya dia pergi juga jauh-jauh Professional Diploma in Financial Counselling UM. Baru berjauhan daripada utara dia tu, pergi UM ya. Dia buat course jauh-jauh dari UM tu, bukan ya? PJJ Okey. Tak apa. Tajuk ni pun pasal pengalaman beliau bekerja dalam industri perbankan dan khidmat pelanggan ni lebih dari 10 tahun. So lebih 10 tahun. So memang dia lah saudara-saudara, insya-Allah kalau tanya soalan dalam chat nanti insya-Allah dia boleh jawab. Dia bukan sebarang goreng ya. Puan Rokiah Yazidun nanti sekejap ya, raise hand nanti sekejap ya. Raise hand apa? Kita ada cerita sikit. Sebelum saya serahkan pada Puan Hartini, saya cerita sikit, serba sedikit perjalanan program. Saudara-saudari mengikuti program ni sama ada daripada Zoom ataupun Facebook Live. Kalau ada soalan, bukan raise hand macam Puan Rokiah tadi, bukan raise hand, type je dalam chat. InsyaAllah kami akan menjawab pada penghujung sesi. Melainkan kalau Puan Hartini nampak chat tu dekat ruangan Zoom, Puan Hartini mungkin dia akan jawab teruslah. Alright, so itu je, mudah je. Dengan ini saya teruskan bersama kami hingga ke hujung rancangan. Dengan ini kita serahkan kepada Puan Hartini untuk menyampaikan pembentangan beliau Rumah Idaman Bajet Tak Kesampaian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Encik Iskandar. Terima kasih pihak ASB lah jemput kita lagi sekali pada sesi hari ini. Kalau siapa dah tengoknya last session tu, kita pun ada juga orang yang sama dengan AKPK, kali kedua lah kita dengan ASMB hari ini. Baik, kita teruskanlah ya. Rumah Idaman Bajet Tak Kesampaian. Kan siapa nak rumah kecil-kecil? Kan siapa nak rumah kecil-kecil? Tak ada orang nak rumah kecil-kecil. Kalau boleh nak rumah 3-4 tingkat. Kalau perempuan dia rumah dia nak dapur besar. Benda lain tak kisah, dapur kena komplit. Masak tak masak itu belakang cerita. Betul tak? Rumah Idaman. So kita tengok video sikit sebelum kita pergi jauh, kita tengok video sebab beli rumah ni lebih-lebih lagi kalau rumah pertama dia adalah satu pengalaman yang sangat menyeronokkan dan dia juga boleh menjadi satu pengalaman yang sangat menyiksakan, sangat stressful. Sebab rumah ni satu pembelian besar dalam hidup seorang dewasa lah. Bukan rumah monopoli tu kan. Rumah betul kan? Dia melibatkan keputusan kewangan yang besar sebab kita nak komit panjang. Kita nak komit panjang. Sekejap lagi kita cerita panjang. Sekarang kita tengok video dulu. Saksikan video daripada. Betul ke ni rumah dia? Betul lah tu. Besar. Memang besar. Kau ada? Tak ada. Rumah aku ada track kereta mainan. Kau ada? Tak ada. Rumah aku boleh main polo air. Kau ada? Tak ada. Kolam renang dia ni sekali isi bila air dah cukup untuk mandi sebulan. Kau ada? Tak ada. Rasa je tu. Bil elektrik rumah dia ni cecah 2,000. Mana taknya aircon, lampu, TV pasang 24 jam. Kau ada? Tak ada. Untuk ngeberesin rumah ini aja perlu pakai 5 orang. Setiap seorang gajinya 2,000. Kau ada? Tak ada. Untuk jaga rumah ni kena ada 5 orang tukang kebun. Kau ada?
Tak ada. Setiap bulan dia bayar rumah ni dekat bank 10,000. Kau ada? Aku tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua ni? Tak ada. Besar rumah, besarlah belanjanya. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK. Okey, baik. Tengok kan tadi? Kau ada. Rumah aku besar. Kau ada. Aku punya maid ada 5. Kau ada. Ni. Sebab rumah memang bila kita beli rumah, dia dengan automatiknya dia datang satu perasaan macam self achievement. Kita berjaya beli rumah dan kita rasa terjamin sebab kita dah ada sebiji rumah. Apa-apa jadi kita ada rumah. Okey. So dia keputusan kewangan yang paling penting. Sebab satu, rumah tu mahal. Tak ada rumah murah lah. Rumah ni tak ada yang makin murah. Makin hari makin tinggi dia punya kos. Dan bila kita beli rumah, kebiasaannya kita tak ada lah beli dalam tempoh yang singkat. Sebab tu kita kata komitmen yang panjang. Komitmen 20 tahun, 30 tahun kan. Ada yang kalau boleh tanya bank, saya nak buat loan rumah 40-50 tahun. Nak bagi bulanan kecil kan. Sebab dia memang komitmen dia panjang. So kita nak beli rumah, benda-benda yang kita akan tengok tu, apa benda yang kita akan tengok sekejap lagi. Dalam sesi ni kita harap kita dapat bagi pemahaman tentang isu-isu kalau nak beli rumah ni, apa yang kita nak kena tengok. Kalau dah beli, apa kita nak buat. Lepas tu macam mana kita nak dapatkan pembiayaan. Sebab jaranglah kita jumpa orang beli rumah cash. Kebiasaannya dia akan buat loan. So kita akan cerita. Sesi ni kita akan cerita, kita akan kongsi apa benda yang kita kena tengok kalau kita dah buat keputusan nak beli rumah. Okey, sebelum tu nak beli ke nak sewa? Sebelum kita beli rumah, mungkin kita sekarang tengah menyewa. Lepas tu kita nak buat keputusan. Sampai bila kita nak menyewa? Kan? Nak sewa sampai bila? Tapi nak beli rumah, ada duit ke tak ada duit? So nak beli atau nak sewa ni kita tengok. Kena tengok kedudukan kewangan kita. Kita kena tengok kita nak duduk ni lama mana dekat satu tempat. Kena tengok juga kemampuan kita. Kemampuan nak buat bayaran installment yang bulan-bulan tu. Lepas tu kena tengok juga beli tu untuk apa? Nak duduk kah? Nak beli buat investment kah? Sebab sekarang ramai yang berniat nak kaya cepat dengan cara melibatkan diri dengan pelaburan dalam properti. Tapi kalau salah cara dia, jadi masalah. Alright? So kita nak tengok. Sesuai buat masa sekarang, kita ni sesuai menyewa ataupun dah boleh beli rumah. Alright? So sesuai. Sewa atau beli, sesuai sewa jika nombor satu, kita tak mampu nak buat bayaran pendahuluan. Beli rumah dia kena ada deposit. Deposit rumah ni kebiasaannya 10 ke 20% daripada jumlah harga rumah tersebut. Kalau rumah tu 100,000, at least you kena ada 10%, 10,000 untuk buat bayaran pendahuluan. Tu saya baca lah yang bulan-bulan ni, yang mula-mula sebelum kita bayar yang bulan-bulan tu, sebelum kita buat bayaran bulanan, kita kena ada down payment. So kalau kita dah bersedia dengan down payment tu, boleh kita pasang niat nak beli rumah. Lepas tu kita kena tengok, kita dah jumpa lokasi yang bersesuaian tak? Kalau kita tak jumpa lagi tempat nak berminat nak menetap ni, sewa dulu. Sebab kalau sewa, kita tak payah nak bimbang tentang isu penyelenggaraan, nak repair sana, nak repair sini, apa semua kan. Kalau kata you sewa, benda-benda rosak yang dekat rumah tu semua ditanggung oleh tuan rumah. So sesuai sewa jika dia tidak terikat, dia tak mau terikat, tak mau nak duduk lama-lama dekat sesuatu tempat tu. Kadang-kadang dah duduk kat situ sebulan, 2 bulan, tengok jiran sebelah tak bersesuaian, tak sesuai dengan jiwa dia, kan, tak sesuai dengan jiwa. So kalau yang macam tu, kalau masa tu dia menyewa, okeylah, dia boleh pindah pergi tempat lain, tukar lokasi. Ini kalau sesuai sewa jika kita nak benda-benda macam ni, tak payah maintenance, tak payah fikir. Lepas tu kita pun mungkin kalau kita muda lagi, kita baru mula bekerja, kita tak tahu nanti ke depan dipindahkan, ditukarkan ke tempat kerja lain ke apakah, sewa dulu. Sesuai sewa jika kita ada benda-benda macam tu, kita melalui benda-benda macam tu. Baru start kerja, baru 2-3 tahun kan. Berkemungkinan pekerjaan kita ni memerlukan kita berpindah randah. So kalau kita baru masuk kerja setahun, lepas tu you nak beli dah rumah kat situ, jadi bila dah beli tiba-tiba kena pindah ke tempat lain, nak cari orang sewa, installment tak sama, dia punya payment bulan-bulan tak sama, tak boleh at par dengan you punya bayaran bulanan, jadi masalah.
Okey, sebab kalau dah beli rumah, ni komitmen pemilik rumah dekat sini kalau kita dah beli rumah, dah memiliki rumah, dia akan melibatkan masa dan tenaga. Masa nanti nak mengubah suai ke, nak renovate sana, renovate sini, sebab kalau dah beli rumah, dia akan timbul keinginan nak mencantikkan rumah tu. Mula-mula rumah tu basic, tak ada apa, nak tambah awning, lepas tu nak kena tinted cermin, lepas tu nak kena buat balcony ke apa ke kan, dia mesti ada keinginan untuk buat benda tu. So bila dah jadi pemilik rumah ni, dia akan melibatkan penggunaan masa dan tenaga kita. Lepas tu kos-kos untuk repair, kalau macam kita beli subsale kan, kita beli rumah yang dah pernah ada owner sebelum tu, kita beli rumah subsale, itu rumah subsale lah. Kena tengok ada tempat nak kena repair, bumbung bocor. Kadang-kadang masa kita pergi tengok masa nak beli tu, waktu tu bukan musim hujan, tak nampak lah. Akan berlaku kebocoran kalau musim hujan. Nak tahu dia bocor tak bocor rumah tu, kena tengok hujan. Masa hujan ada tak leaking, kan? So bila dah jadi pemilik rumah, benda tu kena ambil take into consideration, ambil perhatian benda-benda tu. Sebab lagi komitmen lain, bila dah beli rumah, dah terikat dah dengan rumah tu kurang-kurangnya 20 tahun. Kena sayang lah rumah tu. Dah beli rumah tu 20 tahun. 20 tahun dah untuk buat loan tu, buat kecil-kecil loan lah, 20 tahun lah. 20 tahun. Kita terikat dengan rumah tu, nak kena bayar installment tiap-tiap bulan. Lepas tu, kita dah beli, kita terikat dengan jiran. Nak tak nak, jiran sebelah, kalau kena dengan jiwa, alhamdulillah. Kalau kita tiba-tiba dapat jiran yang tidak bertimbang rasa, kan? Tidak bertimbang rasa, dah buat selotong pun tak bagi kerjasama juga, makan diri lah, makanlah hati hari-hari. Nak lari, nak pindah pergi tempat lain, ini rumah kita ni, kita dah beli, kita nak pindah ke mana? Dan kita kena ambil perhatian tentang perkara-perkara yang tidak diduga berkaitan rumah tersebut, sebab kita dah jadi pemilik. Jadi macam mana pun rumah tu rumah dah jadi rumah kita, sebab kita dah beli. Kalau kita tak beli tadi, macam kalau kita sewa, kalau tak kena dengan kita punya jiwa, boleh pindah lah cerita dia, boleh pindah anytime. Dia tak ada committed dekat tak ada komitmen dekat rumah tu. Okay? So ini perbezaannya. Sesuai sewa, jika kita tidak mampu bayar bayaran ansuran ataupun bayaran pendahuluan, duk cari lokasi lagi, tak payah pening-pening untuk tengok nak repair kat mana apa semua, sebab semua tu anda tuan rumah punya. Dengan bila kita sewa, kita ada kebebasan nak berpindah randah. Kalau dah jadi pemilik ni, benda-benda yang saya sebut tadi akan ada dengan kita. Kita kena komit dengan benda-benda tu. Okay? Itu decide lah. So bila you dah buat analisa macam ni, barulah kita boleh decide nak beli ke ataupun tak usah beli lagi, hold dulu, kita sewa dulu. Kalau macam tak ada duit lagi, tak mampu nak buat bayaran pendahuluan tu, deposit tu, so hold dulu, simpan lagi. Simpan lagi. Janganlah nak buat jalan senang, ambil loan untuk buat bayaran pendahuluan. Nanti loan rumah pun ambil loan lagi sekali. Itu korek lubang dalam-dalam nama dia. Makan diri. Alright? Baik. So kita tengok. Apa benda kita kena tengok kalau kita nak buat pinjaman perumahan. Nak beli rumah, mestilah buat pinjaman. Kalau yang memang ada duit nak beli cash to go ahead lah kan, kita tak ada masalah. Jadi kita nak cerita tentang orangnya nak membeli rumah dengan membuat loan. Nombor satu, kita kena tengok aliran tunai kita sekarang ni. Mampu ke tak mampu, nak tengok kemampuan kita. Kan kena adjust dengan aliran tunai. Sebab bila kita dah beli rumah, macam saya kata tadi, komitmen bulan-bulan memang tak boleh lari. Benda tu dah jadi perbelanjaan tetap kita. Kena blend dengan perbelanjaan lain. Kena tengok Lepas tu kena tengok pula kos-kos berkaitan. Ini faktor kewangan. Kena tengok apa kos yang berkaitan bila kita nak beli rumah, bila kita nak buat loan. Nombor satu, kena ada bayaran pendahuluan, macam tadi kita kata 10 ke 20%. Lepas tu, kena kira pula. Dia akan ada kos tambahannya dekat bayaran guaman. Ada jenisnya lawyer fee ditanggung, developer ke apa ke, itu lain cerita. Tapi kena ada juga at least 5 ke 10% daripada harga rumah. Selalu bayaran guaman ni 5 ke 10%. Lepas tu tengok duty stamp. Ni ada loan yang ada duty stamp, ada loan yang tak ada duty stamp lah. So kena tengok. Dan kos-kos lain. Kos-kos lain ni macam kalau nak kena buat renovation, kalau nak kena buat repair, kalau rumah tu subsale,
Rumah yang dah ada pemilik ni nak kena buat valuation report. Semua tu akan melibatkan kos. Buat kira-kira. Mampu kita ada tak benda tu? Macam bayaran pendahuluan ni. Macam mana kita nak dapatkan bayaran pendahuluan? So kita tak galakkan lah orang yang nak beli rumah ni. Bayaran pendahuluan tak ada. Dia tak ada saving. EPF pun tak ada. Saving pun tak ada. Lepas tu dia nak buat loan untuk, dia nak buat personal loan untuk buat bayaran pendahuluan. Benda tu tak boleh lah. Tak macam mana, tak sesuai untuk buat macam tu. Tak afdol pun. Seboleh-bolehnya bayaran pendahuluan ni you kena at least simpan. Simpan daripada sekarang lah kalau kita berniat nak beli rumah. Simpan. Simpan daripada awal, ataupun kalau ada EPF boleh guna EPF. Macam mana cara nak keluarkan EPF, kena check dengan EPF lah. Okay. Baik. Okay. So itu adalah faktor kewangan dari segi kemampuan. Nombor 2 dari segi faktor kewangan ni, kena tengok kelaikan pinjaman. Ini bank yang akan tengok. Kita pun tengok jugalah kan. Kita kira sendirilah. Bank akan tengok nisbah hutang kepada pendapatan. Session lepas kita dah cerita pasal ni. Lepas tu bank akan tengok juga sejarah kredit kita. Okay, sejarah kredit kita. Nisbah hutang kepada pendapatan ni, yang macam tu lah. Yang kita kira bukan tahun lepas lah, 3 minggu lepas. Macam mana kita nak kira nisbah pembayaran, nisbah hutang kepada pendapatan. Bank panggil benda ni DSR, Debt Service Ratio. Okay, Debt Service Ratio. So macam mana nak kira? Kita kira balik kita punya installment bulan-bulan kita, loan-loan yang ada, loan-loan yang sedia ada, kali dengan, bahagi dengan pendapatan bersih, kali dengan 100. Bank nak tengok ni hutang kita ada banyak mana, income kita ada banyak mana, itu dah dia punya ratio tu. Nisbah hutang kepada pendapatan. So, kalau tengok contoh dekat sini, dia dapat pendapatan bersih dia 4135, gaji dia 4,000. Lepas tu dia ada loan-loan yang dia perlu bayar balik setiap bulan. Nombor 1 pinjaman peribadi, ada kereta, ada kad kredit. Sebulan dia punya installment, dia punya loan loan dah 2,500. So, bahagilah 2,511 ni kepada 4,135. Perbelanjaan dia, dia punya hutang dengan pendapatan dia. Kalilah dengan 100. So kalau tengok cik ni, dia punya DSR dia 61%. Tinggi 61% ni. So ini tak termasuk loan rumah lagi. Kan? Ini tak termasuk loan rumah lagi. So kalau masuk dengan loan rumah, dia punya installment rumah yang baru dia nak buat loan tadi tu, mungkin dah jadi 70-80%. So bila duduk dalam kategori 60% ni, dia lebih 61%, dia duduk, kalau kita tengok, kedudukan dia duduk dalam kategori bahaya. Kalau dia punya DSR dia macam ni lah, kalau dia pergi dekat bank, berkemungkinan bank akan susah nak bagi loan dekat dia. Yang ni kena tengok. Kita kira sendirilah sebelum kita buat loan. Kita dah tahu dah kita ni sebenarnya mampu tak mampu. Okay, mampu tak mampu atau layak tak layak untuk loan kita diluluskan oleh bank. Ni bank akan kira. Masa kita nak buat permohonan nanti, bank akan kira. Loan kita yang existing berapa, income kita berapa, dikali dengan 100. Dia nak tengok DSR. Lagi satu, dia akan tengok benda ni. Benda ni benda favorite kita. Bank akan tengok benda ni nombor 1 lah, bank tengok. Dia print. Lepas sudah buat application dengan bank, isi borang apa semua, bank akan masuk sistem, dia akan print SIKRIS. Inilah SIKRIS. Kepada yang belum pernah tengok SIKRIS, inilah SIKRIS. Central Credit Referral Information System. Tempat menunjukkan loan-loan kita yang belum habis bayar lagi dengan bank. Lebih kurang macam report card kita lah. Report card kita, dia tunjuk bank mana kita hutang, loan apa kita ada, berapa balance, kalau tengok kat sini kan berapa balance dia, bayaran bulanan berapa, hari tu loan buat berapa. Yang paling bank suka tengok dekat kawasan yang ada number 0000 ni. Number 000 bermakna loan kita tak ada tunggakan. Kalau tengok tajuk dekat atas tu, ansuran tertunggak sepanjang 12 bulan yang lalu. Ini maksudnya dia bawa setahun dia punya installment daripada tahun lepas sampai tahun sekarang. 12 bulan punya installment. So kalau ada tunggakan, dia akan ada number. Kosong maksudnya tak ada tunggakan. Kita nak SIKRIS kita kosong. Kalau kata loan tu dah habis ke apa ke, dia tak sepatutnya ada dalam SIKRIS. Bank akan update kepada bank negara. So report SIKRIS, kalau loan tu dah habis, dia tak akan wujud dalam SIKRIS report. So make sure kalau kita nak buat loan rumah, nombor 1 DSR kita cukup. DSR kita cukup, bawah 40 tu cantik lah. Bawah 40%. Maksudnya hutang kita tak banyak. Kita nak buat hutang baru ni, bawah 40%. Lepas tu SIKRIS kita cantik. Ni SIKRIS.
Cantik. Macam ni lah contoh sikris cantik. Kosong semua. Maksudnya loan-loan yang dia ada, dia boleh buat payment dengan baik. Okay. So macam mana nak dapatkan? Tadi di DSI kita dah tahu dah nak kira macam mana. Macam mana nak dapatkan sikris? Sikris boleh dapatkan dengan dua cara. Nombor satu, pergi ke cawangan AKPK. Mana-mana cawangan. AKPK bawa IC, bawa jari. Jangan bawa IC orang sebab jari tak boleh bawa kan. IC dengan jari sebab dia nak kena pakai biometrics. Kalau tak boleh pergi, kalau tak boleh keluar, tak boleh pergi AKPK ataupun AKPK tu jauh daripada rumah dia, boleh buat online. Sekarang Bank Negara dah buat online, tak payah pergi mana-mana, di hujung jari sahaja. Boleh ambil link ni, masuk Bank Negara punya Telelink, register di sana. Kena ada verification. Yang ni dia akan pakai verification, dia akan pakai internet banking punya verification. Dia nak pastikan customer tu adalah orang yang betul, orang yang memohon. So dia akan pakai verification menggunakan internet banking. Macam kalau mai ambil direct dekat AKPK, verification kita pakai IC dengan thumbprint. Kalau ikut online ni, dia akan pakai verification pakai you punya internet banking. Okay, so saya sarankan tuan-tuan dan puan, walaupun you tak nak ambil loan ke apa ke, at least sikris ni print lah setahun sekali. Kita nak tengok betul ke kita punya loan ni tak habis lagi ke, ada banyak mana balance apa semua lagi. At least kita boleh dapat gambaran hutang kita macam mana dengan bank. Betul ke kita bayar cantik, bank trace cantik, ataupun kita dah tertunggak banyak bulan, tengok bulan, boleh print sendiri. Print lah at least sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Okay, macam mana nak dapatkan sikris. Baik, faktor lain, faktor kewangan lain yang kita tengok kalau kita nak buat pinjaman rumah, insurans rumah. Kena ada ambil insurans. Kalau kita you buat rumah, bank akan wajibkan you ambil insurans. Sekarang ni macam-macam jenis insurans ada. MRTA, MRTT. MRTA ni untuk konvensional, MRTT untuk Islamic loan. Saya senang masa saya kerja bank dulu, MRTA ni saya punya Sifu cakap, nak ingat senang, mati rumah tetap ada. Itu function insurans. Kita dah mati, tapi rumah tu tetap ada untuk kita punya waris. Okay, so ada perbezaan MRTA dengan MLTA. Ini term yang berbeza dan insurans yang coverage yang berbeza. Kalau kata kita nak tengok sikit, MRTA ni harga dia lebih murah daripada MLTA. MLTA ni mortgage level term assurance. Dia ada Islamic, dia ada konvensional. Samalah MRTA ni pun dia ada Islamic, dia ada konvensional. So harga dia berbanding dengan MLTA ni, harga dia lagi murah. MLTA dia mahal sikit. So cara bayaran pun, kalau MRTA dia boleh bayar sekaligus, dia convert dalam, dia masuk dalam loan sekali. Kalau yang MLTA ni dia tak boleh masuk dalam loan, dia kena bayar setiap bulan. Sebab tengok pembayaran bank, MLTA tak ada. Apa yang membezakan dia? Tujuan polisi ni, okey dia nak cover rumah. Yang MLTA dia cover rumah, dia cover kita punya tadi, bayaran bulan-bulan tadi tu. Lepas tu, MRTA dia tak boleh pindah bilik. Dekat rumah tu, kat rumah tu lah. Kalau MLTA dia boleh pindah bilik. Banyak benda dia boleh sebab tu dia mahal sikit daripada MRTA tadi. So perlindungan dia, dari segi perlindungan, MRTA ni dia cover rumah baki hutang rumah tersebut. Makin lama coverage dia makin kurang. Kalau yang MLTA tadi dia berdasarkan total hutang. So dia tak berkurang dia punya jumlah. Sebab tu nanti bila boleh tuntutan nanti dia akan dapat rumah dengan dia dapat cash. Yang dah bayar setiap bulan tu akan ada dapat balik lah, portion lah dekat bahagian tuntutan. Tapi dekat bahagian dekat penama ni, kalau MRTA tadi dia park atas rumah, perlindungan atas rumah. Kalau yang ni penama dia boleh bagi penama kepada waris kita. Okay. Lepas tu kalau kita buat refinancing, kita nak duit ekstra, kita buat refinancing, kita loan balik rumah tu dengan bank, polisi MRTA tadi dia akan terbatal, dia akan buat polisi baru. Tapi kalau kita ambil MLTA, polisi dia tak terbatal, polisi dia maintain, boleh pakai polisi yang sama. Dan dari segi tuntutan, kalau berlaku kematian dekat peminjam tadi, waris akan dapat rumah. Tapi kalau MRTA, peminjam tadi mati, waris akan dapat rumah dan pampasan. Ada duit cash. Sebab tu dia lagi mahal sikit daripada MRTA. So nak tengok yang mana sesuai. Yang mana sesuai dengan kita, you boleh bincang dengan dia punya bank, officer bank tu. Yang mana yang sesuai. Coverage macam mana.
insurans ni. Nak cover, kalau kata loan tu nama berdua, nak cover dua-dua ke, nak cover seorang saja ke, kan? Kena tengok keperluan, dua-dua bekerja ke, seorang je ke bekerja. So bincang dengan pegawai bank. Sebab kadang-kadang customer masa nak buat loan rumah, dia tak baca semua-semua tu, dia sign saja. So bila dia sign, tanpa mengetahui apa benda yang dalam coverage tu, bila berlaku kematian kepada peminjam utama, kadang-kadang ada yang tak cover. Kadang-kadang tak cover semua, cover setengah. Kadang yang biasa jadi ni loan 2 orang. Insurans dia letak nama seorang, selalu nama husband lah. Lepas tu berlaku kematian dekat wife. Yang husband ni dia tak tahu kata insurans ni cover seorang saja. So dia baca dah mati, dia tak payah bayar rumah tu. So bila nak pergi buat claim dengan bank kata, oh tak cover cik, hari tu kita buat insurans cuma cover cik seorang saja. Kalau cik mati, yes, wife tak payah bayar. Tapi kalau wife yang mati, cik kena sambung bayar macam biasa. So kena make sure benda ni sebelum you sign agreement loan rumah tu, make sure insurance coverage siapa, coverage sampai bila. Kalau kita loan 30 tahun, coverage 30 tahun kah? Ada setengah. Kalau umur tu dah meningkat sikit, kadang-kadang bank tak buat coverage sampai habis. Bank mungkin buat coverage sikit saja untuk tak bagi nampak mahal sangat insurans tu. So in detail, insurans ni you kena bincang betul-betul dengan officer bank yang you buat loan tu. Make sure you faham apa benda dalam kandungan insurans coverage tu. Okay, ini kena ambil berat sebab benda ni kita nak tanggung sepanjang tempoh loan rumah kita tadi. Okay, lagi apa lagi kita nak kena tengok bila kita nak buat loan. Ni faktor-faktor kewangan yang lain adalah yang ni kena jenis kadar faedah, interest rate. Yang ni kena ambil tahu apa jenis interest rate yang kita buat dengan loan kita ni. Dia ada banyak jenis, dan make sure you faham you punya loan ni dia punya rate macam mana. Adakah dia flat rate? Flat rate ni kalau you buat loan 100,000, interest tu atas 100,000. Kalau loan tu 20 tahun, kalilah dengan 20 tahun. Itu flat rate. Faedah dikira berdasarkan jumlah asal pinjaman bagi sepanjang tempoh pinjaman. Ini selalu loan rumah dia tak pakai yang ni. Ini selalu loan personal loan lah ataupun loan kereta. Selalu pakailah flat rate ni. Satu lagi fixed rate, kan dah tetap. Yang ni dia atas bagi pinjaman. So kalau dia kata 4%, tahun pertama kalau kita ambil tadi 100,000, atas 100,000. Tahun kedua loan kita dah jadi kurang. 4% tu atas jumlahnya berkurang tadi. Sebab faedah dikira berdasarkan baki pinjaman. Alright. Selalu ni ada juga loan personal yang pakai rate macam ni, dan kebanyakannya loan rumah pakai rate macam ni. Rate ni selalu loan rumah dengan loan personal lah. Lepas tu satu lagi jenis, kadar terapung. Yang ni yang berdasarkan baki yang dia ikut OPR tu. Dia ikut OPR. Kan faedah dikira berdasarkan baki pinjaman pada kadar faedah yang boleh berubah. Kan kadang kalau kata yang dah ada loan rumah, tengok balik itu offer, rate you macam mana? Apa jenis rate you? Kan OPR plus apa-apa kan jenis tu. So balik check. Yang ni kita kena faham supaya kita tahu bank charge kita apa benda yang bank charge. Kenapa saya punya kadang-kadang customer selalu datang KPK ni dia tanya, saya dah bayar 10 tahun, kenapa loan dia macam tak kurang lah. Di mana yang saya dah bayar tu? Kena faham benda ni, calculation dia macam mana. Tanya officer bank tu, dia explain dekat you sampai you faham, baru you sign. Okay, kena tahu ada banyak jenis dan ada banyak term and condition. Bincang dengan officer bank bila you nak buat loan rumah ni. Sebab loan rumah, saya selalu sebut, benda ni komitmen panjang, you kena study, you kena buat study, you jangan malas. Kalau you malas, memang apa benda yang datang depan you sign je, kemudian hari tu bila berlaku benda-benda yang tak diingini, kita jadi masalah. Kita jadi masalah sebab kita nak tanggung benda ni panjang, kita kena buat study sikit lah, survey lah kan. Rate, kebanyakan bank tak lari banyak, tapi lari mungkin 0.1, 0.0, 0.2, 0.3, 0 point tu pun disebabkan duration masa tu panjang, dia boleh meningkatkan kos. Buat calculation. Okay, buat calculation. Baik, ini adalah tadi kita dah sebut faktor-faktor kewangan. Apakah faktor-faktor yang bukan kewangan? Sebab beli rumah
dia melibatkan keadaan sekeliling. You nak beli rumah, you kena tengok lokasi. Ini faktor bukan kewangan ni, salah satu dia lokasi. Ini faktor penting you tengok. You nak pilih rumah, sebelum you pilih nak beli rumah tu, you kena tengok location dia macam mana. Adakah dia dekat dengan public transport? Ada tak public transport masuk sampai ke kawasan perumahan kita? Adakah perumahan kita jauh daripada jalan besar? Ada tak kedai-kedai kedai wujud ke apakah di sekeliling? Senang tak kita nak akses keluar? Lokasi ni dia akan menentukan harga rumah, dia juga akan menentukan nanti kalau you nak jual nanti harga rumah tu. Okey, lokasi dia menentukan harga rumah. Kalau kita dekat dengan kemudahan asas, dekat dengan bank, maksudnya dalam pekan kan, so dia akan jadi lagi mahal lah. Nak jual balik pun mudah lah orang nak beli kan. So lokasi, pilih lokasi yang tepat. Jangan kita pilih based on price. Murah, memang duduklah atas bukit ujung-ujung tu. Kalau kata rumah tu murah. Okey, lokasi yang bersesuaian dengan tuan-tuan dan perempuan, dekat dengan tempat kerja ke. Bersesuaian dengan kita lah, sebab kita yang nak beli, kita nak duduk. Jangan bersesuaian dengan orang lain. Kan? Orang lain boleh suggest, tapi kita yang nak beli, kita yang nak duduk ni, lokasi tu kena bersesuaian dengan kita. Lepas tu kena tengok jenis rumah. Rumah ada tanah ke, rumah tak ada tanah ke, kemampuan kita macam mana. Tadi kita dah tengok dah kemampuan kita kan. Sekarang kita nak pilih jenis mana kita nak. Rumah setingkat ke, ada tingkat ke, rumah ada lift ke, tak ada lift ke kan. Pilih rumahnya bersesuaian, dan biasalah harga rumah dia bergantung juga dengan jenis rumah yang kita pilih. Susah jumpa lah kalau kata rumah landed ni yang murah-murah. Sekarang ni harga rumah semua dah naik. Okay? Walaupun macam tu, kita taklah rushing nak suruh you beli cepat-cepat sebab harga dah naik. No, jangan rushing dalam membeli rumah. Okay? So pilih jenis rumah yang bersesuaian dengan kita. Kalau duduk bajet-bajet, anak dalam 3 orang kan, sebenarnya satu rumah tu ada dalam 5 orang je. Saya ingat nak beli rumah ada 3 tingkat kan. Tengoklah, tengok kemampuan kita, tengok kesesuaian kita, tengok keperluan kita. Tengok keperluan kita macam mana, perlu tak perlu sampai 3-4 tingkat rumah, anak 2 je, nak 2 nak 3. Okey, jenis rumah. Lepas tu tengok pegangan hak milik. Yang ni penting sebab ada setengah orang pegangan hak milik dengan hak milik lebih kurang sebab ada setengah dia tengok, taman ni murah lah, kalau compare dengan teres taman ni dengan taman lagi satu tu. Kenapa harga dia lari 20-30 ribu? Perbezaan harga dia 20-30 ribu. Berkemungkinan yang murah tu hak milik dia bukan hak milik kekal. Dia ada hak milik sementara. Kalau hak milik sementara ni sampai berapa tahun je kita boleh rumah tu jadi, tanah tu jadi hak kita. Kan? Tanah tu jadi hak kita 99 tahun je. So yang tu selalu murah. Benda ni kadang-kadang kita tak aware, kita nampak murah. Tengok keluasan lebih kurang dengan taman yang lagi satu tu, tapi murah, kita beli yang ni lah. Kita tak check betul-betul sebab benda ni dekat grant tu ada. Hak milik tu sementara ke hak milik kekal? Bumi onan bumi kan. Tengok dekat situ. Okey, pegangan dengan hak milik ni. Okey, pegangan hak milik bebas ke macam mana ke kan. Lepas tu kita kena tengok faktor yang bukan kewangan yang lain adalah pemaju. Kalau kita beli dengan pemaju, kena tengok pemaju ni jenis mana lah. Kan kena tengok pemaju ni boleh diharap ke, pemaju ni tidak boleh diharap ke. Macam mana nak tengok? Buat pembacaan. Buat survey. Google. Apa projek-projek yang terdahulu pemaju ni pernah buat? Ada tak kes yang berkaitan dengan pemaju ni? Ada tak kes yang tak siap ke macam mana ke? Kan? Kena check lah benda tu sebab kalau berlaku apa-apa, kalau you beli rumah dengan pemaju, kalau rumah tu abandoned, rumah tu tak disiapkan, you dah buat loan, you akan tanggung loan tu. Walaupun rumah tak siap, penggunanya akan tanggung benda tu. So berhati-hati dalam memilih pemaju. Okey? Kawasan dia apa semua tu kena tengoklah. Okey? Ini adalah faktor-faktornya bukan kewangan. Apa lagi kita nak tengok? Tadi dah beli. Dah lepas beli tu, kena buat apa? Pantau bayaran. Yang ni kena buat betul-betul lah. Kan bayaran rumah ni, kalau you buat bayaran tak betul, tengok baliklah letter of will. Kalau ada tertunggak, berapa kali. Rate tadi, contoh you buat loan
earlier tu, you sign rate cantik, 4%. Contohlah, saya bagi contoh 4%. Dia akan ada clause dekat you punya letter offer tu. Clause kalau ada default payment. Default payment ni maksudnya kita tak ikut kontrak, bayaran kita tak ikut kontrak selama berapa bulan, 3 bulan ke 4 bulan kan, depends dekat letter offer lah. Rate yang cantik tadi tu 4%, dia dah tak jadi 4. Dia akan dapat penalty rate. Kalau dah kena penalty rate, tadi sebulan mungkin 7,800, bila dah kena penalty rate, you akan bayar sebulan 1,000 ke 1,500 ke macam tu. Dia ada penalty rate dia. Bila dah kena penalty rate, you nak convert balik kepada rate biasa, sangat susah. So tolong pantau bayaran, bayar ikut jadual, jangan ada tunggakan. Kalau kita tak boleh buat bayaran ke macam manakah, rujuk dengan bank. Jangan sampai loan kita tunggak 3-4 bulan baru you nak pergi cari bank masa you dah kena default rate tadi. So tolong pantau bayaran. Lepas tu kalau kita nak ubah suai rumah, tengoklah keperluan, tengok kemampuan. You nak ubah suai jadi macam mana kan? Ada setengah. Saya dekat kawasan rumah saya ada satu pemilik rumah ni lah. Daripada rumah tu under construction, dah siap, kita dah masuk duduk, dia renovate, dia start renovate tu. Dah 10 tahun dah kot, saya rasa tak habis-habis lagi renovation dia. Dia mungkin seorang kontraktor kot yang dia tak habis-habis renovate rumah dia. Kan? Mungkin dia ada apa barang murah kan, raw material tu murah. So dia renovate. Habis depan, renovate belakang, habis belakang, renovate tepi, dah habis tepi, buat lagi tepi lagi satu. Kan? Macam-macam benda dia buat, saya tak tahu dah dia nak cari apa, tapi renovation dia tak berhenti-berhenti. Bukan tak siap, tak berhenti. Tak berhenti. Tak apalah, dia ada duit, biar dia buat. Okay? Mengubah suai rumah, tengok keperluan kita, tengok kemampuan kita, tengok kesesuaian kita. Right? Perlu buatlah, no problem. Selepas punya rumah, benda-benda yang kita nak kena tengok. So kalau kita perlukan duit tambahan, nak buat biaya semula, nak buat refinance, perlu ke tak perlu, itu pun boleh di-consider. Lepas tu kalau kata nak buat penyelesaian penuh, sekarang ni kalau you baca dekat internet, banyak aja orang bagi tips macam mana nak cepat-cepat habiskan you punya loan rumah. Sebab loan rumah panjang, 30 tahun kan, 30 tahun panjang, yang biasa-biasa tu 30 tahun. So macam mana nak cepatkan, nak habiskan dengan cepat, buat bacaan, cari kaedah yang paling sesuai. Dan benda-benda lain yang kita nak kena consider. Sebab kita dah jadi pemilik rumah ni sekarang, kita kena ambil tahu benda-benda macam ni. Okay? Baik. Apa lagi kita nak tengok? Alright. Ini summary kepada apa yang kita dah buat tadi, apa yang kita dah share tadi. Untuk membeli rumah, nombor 1, tak kisahlah rumah ni rumah beli dengan developer ataupun kita beli rumah ni yang dah siap, dah ada existing owner kan, kita beli rumah yang sub-sale. Nombor 1, kita kena tengok kemampuan kita, kena tengok kelayakan kita. Kita sendiri, sebab bila kita dah beli, kita nak kena make sure kita buat bayaran tu on time. Kalau kita beli untuk buat investment, kena standby. Dalam kita punya perancangan tu, kalaulah rumah tu kita beli nak sewa, tiba-tiba ada musim tak ada orang sewa rumah tu, mampukah kita nak buat bayaran macam biasa terhadap installment rumah tersebut? So kena ambil kira benda tu kalau kita nak beli rumah. Lepas tu kita make sure kita nak beli rumah jenis apa, jenis hartanah dengan pasaran dia, market dia dekat mana. Kalau nak jual balik nanti, kalau bercadang nak jual balik, ada kemungkinan rumah tu tak naik ke, kan, kena tengok. Sebab rumah ada tempat memang kita kata beli rumah ni kita untung sebab rumah tu makin lama makin naik dia punya harga pasaran. Tetapi tengoklah, ada tempat yang rumah tu tak naik tau. Ada tempat dia punya value tak naik. Ada certain location value dia tak naik, malahan dia menurun. Kan, malahan dia menurun. Mungkin atas faktor-faktor semula jadi. Dulu kawasan tu tak ada bencana alam, tak ada banjir, tak ada apa. Tapi selepas 10-20 tahun dia jadi banjir. Bila kawasan tu kawasan banjir, automatically rumah tu dia akan drop dia punya value. Okay, so kena tengok. Benda nak datang kita tak tahu, tapi at least kita buat perancangan. Okay, kaji jenis pinjaman perumahan. Yang saya selalu titik beratkan. Kalau nak buat loan rumah, tolong survey. Kalau ada 5 bank dekat you punya tempat, survey 5 bank. Buat perbandingan satu.
buat perbandingan. Kalau kata dia punya interest rate berbeza 0.1%, 0.2%, banyak mana you boleh jimat dalam masa 30 tahun tu? Kena buat sebab you yang nak beli, you yang nak tanggung. Okay? Kena ambil tahu. Lepas tu semak kos-kos tambahan. Ambil culah lawyer punya kos berapa, stamping lah, valuation report kalau ada, down payment apa semua tu, kena ambil kira kos-kos tambahan. Kalau kata you beli subsale punya rumah, you kena ada duit lain lagi untuk standby in case. Tadi tak nampak bocor masa beli, lepas setahun duduk dah ada kebocoran kan, lepas 3-4 bulan duduk dah bocor sana sini. Kena ada standby kos-kos yang akan datang yang kita tak jangka. Lepas tu dah semua tu dah clear, barulah kita buat agreement dan sign agreement, buat loan apa semua lah. Dan kalau kata ada keperluan buat pembubasayan, kena ada pembubasayan apa semua, dan masuklah rumah baru tersebut. Selamat masuk rumah baru pula. Bila dah semua ni dah complete, insya-Allah kita boleh masuk rumah kita dengan hati yang tenang. So kalau kita buat persediaan sebelum kita nak buat loan tu, bila proses beli rumah ni bila kita decide nak beli rumah, buat persediaan, maksudnya tambah ilmu macam mana proses itu semua. Bila kita dah tahu proses beli rumah macam mana, proses buat loan macam mana, dengan lawyer macam mana, barulah dia akan jadi smooth kita punya perjalanan nak memiliki rumah idaman ni. Kita akan elakkan stres-stres yang tidak sepatutnya. Okay? Kena ada ilmu. Okay? Lepas tu pasal rumah kita dah mention, kita ada tambahan sikit lah. So kalau kata tengok, ini adalah tanda-tanda masalah kewangan. Bila you dah start default you punya loan, bila dah start mungkin bukan atas faktor diri sendiri, mungkin atas faktor keliling, COVID ke apa kan. So kita share sikit tanda-tanda kita ni dalam masalah kewangan. Kita yang boleh buat loan lagi tu, mungkin dia buat loan, tutup loan lama, ambil loan baru, tutup loan lama. Kadang-kadang ambil loan nak tutup, tak tertutup pun, tak mampu tutup. So dia korek dulu lubang. Ambil loan baru ni macam kita kata korek lubang lah kan. Korek lubang, tutup lubang, korek lubang, tutup lubang. Bila dah sampai masa, dah korek, tak boleh tutup. Tutup, tak cukup untuk tutup. So, itu tanda masalah kewangan yang nombor 1. Nombor 2, kalau dia ada kredit kad, penggunaan kredit kad dia di tahapnya maksimum. Dia dah pakai HP dah kredit kad. Kadang bayar minimum payment, pakai lagi sikit. Bayar minimum payment, pakai lagi sikit. Sampai satu tahap, dia kena buat bayaran saja, dia dah tak boleh pakai dah kredit kad tu. Itu tanda-tanda kita sedang menghadapi masalah kewangan. Selain pada tu, of course lah, kalau dah sampai surat tuntut hutang, sampai notis, sampai surat saman tu, memang tanda-tanda berat dia tu. Tanda-tanda berat dalam masalah kewangan. Lepas tu dihubungi pula oleh pemungut hutang ni. Dengar bunyi telefon takut. Nak angkat takut, nak tengok pun takut. Tahu dah, bukan kawan-kawan yang telefon. Ini semua kolektor yang telefon minta hutang. Kadang-kadang hati tak tenang. Kalau jadi macam tu, you tengah-tengah buat kerja, telefon bunyi, terkejut lah. Kan? Takut dengan pemungut hutang. Sebab pemungut hutang, dia selalu, telefon dia selalu cakap macam-macam. Mengganggu perasaan. Okay? Lepas tu nak tengok lagi, adakah kita ni ada masalah kewangan, you tengok bayaran pinjaman kita dengan kita punya pendapatan, dengan gaji kita, adakah ia melebihi 60%. Buat kira-kira tengok, kalau kita gaji kita 3,000, pinjaman kita baru ada 1,000, baru 1/3, okey lagi lah, on track lah. Jangan sampai gaji 3,000, pinjaman saja dah ada 2,500. Dah lebih 60% kat situ. Nak makan apa lagi? Nak sekolah lagi? So kena tengok dan of course lah, ini dah memang obvious lah, kalau kita memang duit tak cukup je setiap bulan, dapat gaji hari ni, esok dah habis, memang itu tanda kita dalam masalah kewangan. So kalau lah tuan-tuan dan perempuan ataupun siapa-siapa lah, you nampak macam ada masalah kewangan ni, dan ni pentingnya kita menguruskan hutang. Sebelum saya kata apa kita nak buat kan, sebelum saya kata apa kita nak buat kalau nampak orang yang ada masalah kewangan ni, saya share sikit kenapa kita penting menguruskan hutang dengan baik. Kita nak elak tindakan menghutang. Sebab setiap kali bank hantar surat saman dekat kita, akan ada charges yang dah
letakkan dekat kita punya account tadi. Kan lawyer dia buat kerja dia, hantar surat, dia akan charge bank charge kat kita lah. Kan? So kita nak elak benda-benda macam tu, elak gangguan dan tindakan undang-undang, kita kena buat bayaran dengan baik. Kena buat bayaran dengan elok. Nak mengurangkan kos pinjaman tu. Okay? Untuk mengelakkan bayaran lewat ataupun charge penalty. Of course, kalau kata you lambat bayar, you ada default, dia akan ada penalty. Tengoklah kalau tengok ada statement credit card tu, tengok dalam statement. Kalau you pernah buat late payment, dia akan ada charges. Late payment charges, finance charges, akan ada banyak charges-charges yang terlibat kalau kita dah start buat bayaran tak elok. Lepas tu, of course, kita katalah duit ni tidak segala-galanya, tapi kalau kita ada masalah dalam kewangan kita, hubungan kita dengan family, hubungan kita dengan kawan-kawan, dia akan jadi porak-peranda. So kalau kita uruskan kita punya kewangan dengan elok, insya-Allah hubungan keluarga dengan kawan-kawan akan jadi lebih baik. Okay? So, lagi satu, bila kita jaga kewangan kita jaga kita punya bayaran loan ni, rekod secret kita cantik lah. Secret kita tunjuk tadi, kedudukan rekod kredit lebih baik. So, nak buat loan apa-apa ke depan, dia akan jadi mudah. Okay? Pentingnya untuk kita jaga kita punya pembayaran, jaga kita punya pengurusan hutang dengan baik. Okay. Balik kita pada yang saya kata tadi. Kalau lah nampak kawan-kawan macam ada masalah kewangan, nak tolong, nak bantu tolong bagi duit, kita pun mungkinlah taklah banyak duit sangat. Kan? Apa kita boleh buat? Nah ini kalau kita tadi patah balik sebelum kita ambil tindakan tolong kawan kita tadi ni, saya sambung. Kalau kita buat bayaran tak cantik, kegagalan dalam menguruskan pinjaman, apa yang bank akan buat? Nombor satu, bank telefon. Cik, puan, dah 3 bulan puan tak bayar loan kita, minta tolong puan, bayar sebulan ke macam mana. Bank akan telefon cakap elok, bank takkan cakap tak elok. Bank cakap soromo, sopan. Yang cakap tak sopan ni bukan bank. Bank tak boleh cakap tak sopan. Yang kadang-kadang customer datang mengadu, puan dia pun cakap dengan kami ni macam something. Itu bukan bank. Itu bukan bank. Yang cakap kurang adab apa semua, itu bukan bank. Percayalah cakap saya, itu bukan bank. Bank dia tak akan berani cakap macam tu. Yang selalu cakap yang macam ni selalu pihak pemungut hutang. Pihak pemungut hutang. So kita nak elak benda tu, kita kena bayar elok lah. Lepas tu kalau kata tak boleh nak buat macam mana, tak boleh buat bayaran elok apa semua, dah tadi bank telefon pun tak boleh bayar, pemungut hutang telefon pun memang kita tak mampu bayar, kita akan dapat notis undang-undang. Akan start sampai surat saman, surat tuntutan, surat pembatalan fasiliti. Lepas tu kita buat tak tahu juga, akan ada naik turun mahkamah lah. Naik turun mahkamah, lepas tu akan ada penyitaan, berlaku penyitaan, ada kanisi apa semua. Last sekali baru bank akan bankruptkan. Kalau hutang dah 100,000 ke atas, sekarang ni 100,000 ke atas, bank boleh bankruptkan pelanggan. Tindakan yang diambil oleh institusi pinjaman. Alright? Baik, macam ni tadi. Kalau lah, ni baru sampai dah 2 slide 2 slide baru sampai kat sini. Kalau sama ada kita sendiri ataupun sesiapa yang kita rasa macam ada masalah kewangan, nombor satu, kita kena akui, kena admit kita ada masalah dalam urusan kewangan kita, kita ada masalah dalam hutang kita ni. Kena admit, sebab ada setengah orang dia duduk dalam penafian. Saya okey, dah boleh potong loan, saya semua potong gaji. Loan saya semua potong gaji. Yang tak potong gaji macam mana? Kan? Yang tak potong gaji, anak-anak nak sekolah apa semua, duit gaji semua potong untuk loan. Tapi nak makan macam mana? So kena admit kita ada masalah hutang yang tidak terkawal. Lepas tu kena analisa kedudukan kewangan kita, kena ajak ahli keluarga berbincang. Sekarang ni kita ada masalah, duit tak cukup apa semua. So kita kena berjimat dekat sini. Bincang dengan ahli keluarga. Kan? Dah lepas bincang tu, ambil tindakan dengan segera. Nombor satu, bincang dengan bank dulu. Jumpa dengan bank, cakap saya sekarang ni due to whatever reason lah, saya ada masalah, saya tak boleh nak bayar hutang dengan bank ni, jumlahnya asal, saya dah tak boleh bayar sebab saya tak mampu, saya ada masalah gini. Cerita dengan bank betul-betul, sebab ada bank dia boleh restructure you punya loan direct dengan bank. Ada bank boleh restructure terus, due to case to case basis lah kan, dia nilai dulu lah. Kalau kata valid, genuine punya case apa semua, bank boleh bantu dengan mengurangkan bayaran bulanan. Banyaklah bank boleh buat, sebab loan tu loan bank. Loan
bank ada dia punya kaedah, ada dia punya prosedur. Tetapi kalau dah bincang dengan bank, mereka kata, maaf cik, kami tak boleh buat apa, ini memang prosedur. Ada AKPK. Tolong ingat, AKPK ada untuk membantu. Nah, masalah berkaitan dengan pengurusan hutang, masalah berkaitan dengan loan dengan bank, AKPK ada untuk membantu. Siapa AKPK? Kita dah cerita macam-macam daripada awal itu, sekarang nak cerita sikit. Apa AKPK? Apa benda AKPK ni? Siapa AKPK? Apa peranan kita? Okay. AKPK kita adalah satu agensi di bawah Bank Negara. Kita ni subsidiari daripada Bank Negara. Tujuan kita nak menjadikan pengurusan kewangan yang berhemah ni sebagai budaya hidup masyarakat Malaysia. Kita nak bagi masyarakat Malaysia aware tentang kepentingan kita uruskan kita punya duit, kita uruskan kita punya hutang dengan baik, supaya tak berlaku benda-benda lain. Ini kita punya misi. Lepas tu kita nak cerita juga kat sini, AKPK kita tak ada ejen. Perkhidmatan kita percuma untuk semua individu. Free of charge. Datanglah nak konsak kita, nak tanya macam mana nak urus duit saya ni. Macam mana saya nak buat hutang saya dah banyak apa semua. Free. Tak ada ejen dan free. Jangan tertipu sebab ramai yang di luar sana dia suka menanggut ekro. Dia kata dia ejen AKPK. Datang kepada saya tolong buat, nanti cik boleh dapat approval dengan AKPK. Buat bayaran dekat kawan tu. Jangan tertipu dengan pihak ketiga. Kita tak ada pakai third party. Kita semua direct dengan customer. Di setiap negeri ada satu cawangan AKPK. Kecuali di Perlis dengan di Negeri Sembilan. Setiap negeri lain semua ada satu. Staff kita pun lebih kurang 200 orang lebih, satu Malaysia. So dapatkan terus nasihat direct dengan AKPK. Jangan melalui orang tengah. Kita tak pakai orang tengah pun. You dah tak ada duit, you nak bayar orang tengah buat apa? Okay. So antara perkhidmatan kita, nombor satu nasihat kewangan. Ni yang face to face lah, datang kepada kita minta macam mana nak buat cash flow, saya nak simpan macam mana ni, saya duit tak cukup apa semua, datang kita boleh bantu. Lepas tu kita ada program pengurusan kredit yang macam kita buat penstrukturan semula untuk loan-loan yang sedia ada. Lepas tu kita ada pendidikan kewangan. Macam sekarang kita buat ni di bawah kategori pendidikan kewangan. Saya nak tegaskan dekat sini, perkhidmatan kami adalah percuma. Tak ada bayaran kepada individu. Percuma. Okay, percuma. Tak ada bayaran, tak ada ejen, tak ada apa. So terus direct kepada kami. Untuk sebarang pertanyaan, direct kepada kami. Kalau nak refer, boleh refer dekat kita punya official website. Official website. Baik, kita dah sampai di penghujung. Ini adalah bukan berapa yang kita dapat, tapi bagaimana kita menguruskan apa yang kita dapat. Kita bercakap pasal pengurusan kewangan, kita bercakap pasal duit. Kita bercakap pasal duit lah. Okay, so saya serahkan balik slide kepada Encik Is. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Tini. Memang bersemangat dia cerita. Ni sembang-sembang bercerita pasal ni apa tu, beli rumah idaman. Tapi itulah dia ada tapi dia kan. Tapi tu yang berat dia sebut dah. Okey Puan Tini tengok. Banyak ramainya soalan. Tu dia ramai soalan, bukan banyak ni, ramainya soalan. Okey. Okey, saya tengok soalan pertama dan kedua ni dia macam berkait rapat. So saya ingat saya combine je lah daripada Muhammad Fitri Zulkifli dengan Puan Ida Haryani Nahar. Soalan Fitri ialah, betul ke susah untuk buat pinjaman perumahan sekiranya rekod kita bersih, tiada apa-apa pembiayaan dengan bank? Soalan Puan Ida Haryani pun sambung. Betul, saya pun nak ada persoalan yang sama. Macam saya dah bebas hutang PT, PTN dan kereta. Tiada apa-apa hutang dengan bank. Adakah ini menyukarkan saya nak beli rumah? Tu dia Puan Tini. Baik. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan ni nak kata betul tak betul juga sebenarnya. Sebab bank memanglah bila kita tak ada rekod, bank tak nampak kita ni peminjam yang macam mana. So bank kalau kata ada rekod secret at least satu dekat situ, satu facility dia nampak cantik semua, okey je. Tapi kalau tak ada, sepatutnya tak ada masalah pun. Bank boleh justify. Customer mungkin baru saya dulu buat loan. Masa saya dengan bank tu memang saya proses loan. Kalau yang tak ada rekod ni selalu kita recommend, sebab kalau semua cukup kita boleh recommend je, tak ada isu. Bank kalau dia nak bagi loan, nombor satu dia tengok gaji cukup ke tak cukup.
gaji pendapatan. Nombor 2, dia tengok kita kerja dekat mana. Kita punya pekerjaan kita stabil ke tak stabil, ada risiko ke tak ada risiko. Then dia akan tengok pula rumah tu yang macam mana, loan kita tu. Yang penting tadi income dengan yang penting income dengan sikris tu, sikris. Tapi kalau dah tak ada sikris, benda-benda lain boleh membantu je. Tidak semestinya kata susah, sebab kalau susah, kalau tak boleh approve, kalau tak ada track record, matilah orang yang nak mula-mula buat pinjaman ni. Ya. Kan? Tak ada isu, sepatutnya tak ada masalah. Cuma mungkin kita kena bagi tahu dekat bank akan buat recommendation lah. Kena ada benda tu. Tak semestinya kalau tak ada sikris, tak ada record sikris, tak boleh dapat loan. Tidak semestinya. Okey, jadi maknanya untuk kes saya pula, saya tak payahlah nak buat kad kredit, supplementary ke anak saya untuk bina dia punya credit score ya. Tak semestinya, tak perlu pun. Okey. Pandailah dia belanja, tak payahlah saya buat credit card untuk supplementary tu. Bahaya juga tu, kad tu kalau ada tu, takut salah pakai. Itulah dia, budak-budak kan, budak-budak pun nak naik, biar dia dengan credit card dia. Okey. Daripada Faiz pula ni. Jika nasi sudah menjadi bubur, tu dia. Nasi ada perumpamaan orang tu dah tersilap beli rumah di mana installment mahal dan susah untuk diberi sewa dan susah untuk komit installment. Apakah yang boleh dilakukan oleh pihak AKPK untuk membantu orang tersebut? Tu dia. Dia dah ada rumah, sekali investment tak menjadi kan. Nak sewa tak boleh, nak bayar pun tak boleh. Sudah terbalik dia. Macam mana AKPK nak boleh bantu parti ni? Okey, kalau rumah tu dia sekarang ni dia beli untuk investment, dia tak duduk dia dah ada rumah lain. Selalu kita suggest jual. Daripada dia nak menanggung yang dia tak boleh tanggung tu. Kalau kata dia boleh tanggung, okey. Sekarang ni masalah dia bila dia beli untuk buat investment, and then dia tak boleh nak tanggung bayaran bulanan sebab tak ada orang yang menyewa, kita akan bagi cadangan jual sahaja. Tetapi kita faham, rumah ni bukan benda mudah jual lah. Dia bukan senang nak liquid kan, tak mudah cair. Kalau dengan AKPK kita ada program, kita boleh kecilkan bayaran bulanan untuk rumah dia. Kita boleh, itu salah satu option. Kalau kata jual, dia kata tak boleh lah puan, sayang rumah saya beli mahal apa semua, kan tak mau jual. Kalau dia nak berpegang juga, kita tak ada pilihan lain lah. Sebab kena tengok dia punya kritikal tu macam mana. Kalau dah sampai tak ada duit nak makan, nak pegang juga rumah tu, dia macam pegang benda berduri lah. Lagi you pegang kuat, lagi teruk lah you punya kesakitan tu. Dia bagi perumpamaan, saya pun bagi juga lah perumpamaan kat situ. Pegang benda berduri. Wow, ini lama saya tak pakai ni. Saya boleh pakai ni. Saya boleh quote. Saya tulis buat catatan nota saya. Pegang benda berduri. Tak ada English proverb tu jangan cakap kan. Kalau you hold on to that, apa yang benda yang ada duri tu lah kan. Lagi kuat you pegang. You nak tarik apa? Lepaslah, let go lah. Alright so tu dah Cik Faiz nampak tadi saya nak menjawab sebab kalau kata tak ada kalau kritikal, let go. Jangan pegang. Kalau kritikal, let go je. Walaupun mungkin dia tak at par dengan market value ke macam mana ke, daripada you duduk tanggung setiap bulan tak boleh bayar, setiap bulan tak boleh bayar, daripada bank ambil lelong, back you cari bayar, you let go. Ya. Bukan macam pegang bara api bukan Pegang berapi, itulah bisa pegang. Alright. Okay Faiz, alright. Apa arti ni? Memang nampak ceria dia menjawab. Okeylah Manik, insyaAllah boleh. Itulah dia nasihat, antara nasihat yang boleh diberikan oleh AKPK dalam keadaan macam tu. Okey, ni Encik Hussein dan Encik Faiz, soalan dia macam lebih kurang sama. Okey, Encik Hussein, banyak beza RM ke antara MRTA dan MLTA? Tu dia. Kalau Faiz pula, boleh ke kalau dari MRTA nak tukar ke MLTA? Saya berkaitlah soalan ni. Mungkin 2 in 1, kill 2 bird in 1 stone. Tu kata orang kampung saya. Seperti ni, boleh. Alright, kita jawab dua sekali Nombor satu, MRTA ni kena faham. MRTA ni conventional punya loan. Conventional. MLTA ni insurans untuk Islamic loan. Nak tengok beza tak beza, kena suruh bank kira. Tapi you kena faham lah, kalau kata you nak ambil MRTA sebab dia murah, tapi kalau you Muslim, you kena ambil lah personal loan-nya, you kena ambil lah Islamic loan, betul tak? Dari segi inilah kita punya ni kan. Tapi up to you lah, tapi nak tahu mahal yang mana satu, murah yang mana satu, suruh bank run dua-dua. Bank akan ada quotation. Bank boleh buat quotation bagi you. Dan you pilih ikut you punya justification lah, you nak ambil Islamic ataupun konvensional. Kebiasaannya, masa saya kerja bank dulu,
Commissioner punya rate, Commissioner punya insurans tu dia memang murah sikit lah. Dia memang murah sikit daripada Islamic punya MLTA ni. Lepas tu dia tanya lagi, boleh tak nak convert daripada MLTA kepada MLTA kan? Ini kini nak mengucap 2 kalimah syahadat dah ni. Yo, dah mengucap dia nak kan. So tak boleh tak boleh. Kalau nak buat juga you kena convert loan tu. You kena tukar loan lah. Kalau nak buat juga kena tukar loan. Alright. Alright, so saya harap menjawab ya Cik Husin dan Cik Faiz. So daripada Puan Hartini ni, alhamdulillah. Macam mungkin dalam Fitri, Zulkifli kata, oh terima kasih Puan, jawapan yang diberikan lega bila dengar. Tu dia. Alright, lega apa. Sama lah. Siapa tu dengan Puan Ida Naryani tu. Alhamdulillah, terima kasih jawab soalan saya. Oh, gembira dia dapat jawab. Dia ingatkan kena reject soalan tadi kan? Tak. Okey, ni soalan ni setakat dalam list ni. Ni Muhammad Syamzuri. Ini pendengar tegar sembang-sembang SMB. Apa khabar Cik Syamzuri? Ni dia. Jika ada rekod tak baik dalam Sikris, boleh clearkan ke? Berapa lama tempoh dia ambil? Tu dia, rekod tak baik dalam Sikris. Boleh clear ke tak? Berapa lama tempoh nak ambil? Okey. Jawapan nombor 1, boleh clear ke tak? Boleh. Tapi macam mana nak clearkan tu? Kena faham rekod dalam Sikris ni dia ada yang rekod tak cantik, dia ada banyak jenis. Satu jenis kalau you installment tu dia ada tunggakan. Bila ada tunggakan, bila you dah clearkan tunggakan, rekod bayaran untuk bulan seterusnya tu dia akan jadi kosong. Kan tadi kita tunjuk 0000. Kalau kata ada tunggakan dia akan naik 1 ataupun 2 ataupun 3 kan. So kalau kata contoh dia dah ada 3 bulan tunggakan, lepas tu dia clearkan tunggakan 3 bulan ni, sepatutnya rekod bulan 4, bulan keempat tu dia akan naik kosong. Tetapi kena ingat, bear in mind, rekod kita kan tadi dia bawa setahun, walaupun dia bulan keempat tu dah jadi kosong, yang 4 tolak 12 berapa? Yang 6 bulan 6 bulan ke sebelum tu dia akan ada lagi yang dia punya parut dia tu yang 1, 2, 3 tu. Okey. So kalau betul-betul nak hilangkan semua jadi kosong, dia kena ambil masa setahun selepas dia clearkan tunggakan tadi. Setahun ni nak hilang ni macam nak hilangkan average dia punya tu lah. Dia tak ada average, dia memang Yalah, macam dia rekod dahulu dia punya weightage dia, weightage dia ni. Weightage. Hilangkan yang tunggakan dia dekat skrin yang ada banyak kosong-kosong tu. Dekat bahagian ansuran tertunggak, dia akan bawa setahun. So kalau you clearkan hari ni, bulan depan boleh nampak kosong, tetapi yang 1, 2, 3 sebelum tu dia akan ada sampai tahun depan. Itu kalau dia ada tunggakan. Satu lagi, kalau akaun dia dah jatuh kategori hutang lapuk. Kalau dah jatuh kategori hutang lapuk, akaun tu dia duduk dekat special attention account, dia duduk dekat bawah. Yang ni you tak boleh clear tunggakan lah, you kena clear buat full settlement, baru dia akan hilang terus daripada Sikris ni. Kena buat full settlement. Banyak mana ke macam mana, kena check dengan bank. So kalau kata nak hilangkan tu memang yang tu bukan sikit lah, mungkin loan dia dah banyak apa semua kan. Maknanya dalam erti kata lain, parut dia cantik hilang setahun. Ya, betul. Tapi yalah dengan syarat memang betul setahun tu bayar clear lah kan. Yes, jangan ini kan bayar bulan depan dah tunggak balik. 5 bulan, 6 bulan, lepas tu buat perangai balik, parut. Nampak rekod sekian setahun tau. You buat perangai tak elok dalam setahun tu memang nampak Okay, kena rekod bersih setahun Yes. Rekod bersih setahun, bank tengok pun suka, ada markah tambahan kalau dia nak bagi loan dekat you. Itu. Alright. Nampaknya sekejap. Okay, artis kata lepas 6 bulan lah ni. Okay, ni dah Puan Hartini dah betulkan setahun Parut bukan sebarang parut parut hutang ni setahun parut dia. Okey. Kalau Puan Hartini sebelum kita beransur, ada tak apa-apa mungkin kita nak bagi macam sedikit closing remark ke kesimpulan daripada pembincangan Puan Hartini ke? Ataupun nak ucapkan selamat hari raya pada tahun depan ke? Tu dia. Ucap siap-siap memulai. Selamat. Okey, dia macam ni lah. Kan kita dah kata tadi, beli rumah keputusan yang paling besar lah saya rasa dalam hidup seseorang. Bila kita dah ada family, dah ada kereta, dah ada personal loan, dah ada semua-semua, kita nak beli rumah. Benda ni benda yang kira major decision. Nombor 1, jangan rushing lah. Kita nasihat jangan rushing. Sebab sekarang ni dunia di hujung jari, kadang-kadang kita terpengaruh dengan nasihat-nasihat luar yang kata kena beli rumah pada time you dah 30-an, you kena ada rumah, you kena ada ni, you kena tu. Jangan rushing. Walaupun kita nampak harga rumah meningkat, jangan rushing beli rumah sebab keputusan tu kalau you dah buat keputusan yang salah macam tadi, nasi dah jadi bubur. Okay, jangan rushing. Lepas tu kalau dah buat decision, you kena ada ilmu untuk
apa untuk beli rumah ni kena ada ilmu. Kena buat survey, kena kajian lah. Jangan malas lah cerita dia, jangan malas. Jangan harapkan bank punya assessment. Okey tak apa, dia kan pergi saya buat semua don't worry. No, you kena buat homework, you kena buat survey semua bank yang ada, apa pro and cons bank ni apa semua kena buat. Sebab bila you dah sign, you nak kena commit 30 tahun. Yang penting saya kata kat sini jangan rushing tu je. Itulah 30 tahun komitmen dia. Nak ada Bila ilmu. cerita pasal 30 tahun ni, ada pula soalan baru muncul. Cik Syamzuri. Cik Syamzuri ni, geng ni. Dah tersilap beli rumah, apa langkah perlu buat? Kalau dah tersilap beli rumah, apa langkah perlu buat? Ni macam soalan tadi kan, lebih kurang kan. Silap dari segi apa kena tengok kan. Silap macam mana tu? Silap beli ke? Silap apalah kena tengok kan. Kalau kata beli untuk duduk, memanglah kalau you boleh let go untuk dapatkan lebih kecil mungkinlah. Tapi kalau baru beli, you nak let go pun tak boleh juga. Rumah tak naik lagi dalam 1 tahun 2 tahun kan. Masalah juga. So kena, itu mungkin case to case basis lah. Dia silapnya macam mana. Kalau setakat dia nak kurangkan bayaran bulanan, boleh jumpa AKPK. Kita ada program, kita boleh kurangkan bayaran bulanan. Itulah at least yang kita boleh buat. Yalah, pasal ni pun macam tersilap beli rumah. Tak berkait juga macam cerita tadi. Rupanya banyak ya, broad juga tersilap beli rumah ni. Banyak. Yes. Dia sangat dia punya ni memang luas lah. Dia punya market memang luas lah. Dia punya bidang tu luas. Betul lah, pasal kita cerita pasal ini satu pembelian pelaburan yang sangat major kan. Yes. Kalau beli nak invest dia macam lain pula. Beli nak duduk dia macam lain. Macam tu. Bila dah sign tu 30 tahun komitmen macam tadi. Okey, sambung Puan Tini. Sambung. Tak adalah, kita nak cakap benda tu je. Jangan rushing. Sebab saya duduk nampak banyak trend yang rushing nak beli, rushing nak kaya, nak beli dan buat investment. Banyak yang dia bukanlah kata tertipu, mungkin dia salah ambil langkah lah kan. Beli tak mampu tapi dah kata kalau beli property boleh buat duit. Beli juga sebab nak buat duit ni. Tapi bila dah beli, lepas tu duit tak boleh buat, dia dah kena bayar kamu. Itulah. Itu masalah. So hati-hatilah nak buat keputusan tu, kena ada ilmu dalam setiap keputusan kita buat. Buat survey lah, rajin-rajin baca lah, kena rajin baca. Okey, Puan Tini, memang betul. Time-time Puan Tini bagi penutup ni, datang nak soalan ni. Memang dia ni wahyu datang memang. Dia ni banyak soalan, malu tanya. Okey, ni Nuruddin. Okey, kami yang menetap dan bekerja dalam bandar, rumah baru semuanya mahal. Berbaloi ke kami membeli rumah yang sudah diduduki? Tu dia. Itu kena tengok keperluan kita. Kena tengok keperluan kita, kena tengok kemampuan. Nak tengok berbaloi tak berbaloi, nombor satu, soalan tu jatuh patah balik kepada kita tau. Patah balik kepada diri kita. Kan? Kalau kita boleh jumpa rumah yang memang sesuai dengan kita punya keperluan, sesuai dengan kita punya kemampuan, tak kisahlah rumah tu second hand ke, rumah tu under construction ke, go ahead je. Kadang-kadang okey lagi beli rumah yang dah siap ni sebab kita tahu dah rumah tu dah memang ada kan. Semua kena inspect betul-betul. Kat mana rosak ke apa ke, kena inspect betul-betul. Sebab dia pun ada macam cooling period sebelum kan lepas kita beli, walaupun dengan subsale, lepas beberapa bulan kalau ada defect ke mana-mana boleh claim lagi dengan rumah kan. Adalah dia punya term and condition tu. So terpulang kepada kita. Jawapan tu ada dekat dia. Berbaloi ke tak berbaloi, jawapan tu ada dekat customer tu sendiri. Alright. Ni dia Syamzuri dia dah menjawab. Ni geng saya ni. Ya, betul, ikut trend. Trend ada rumah sebelum umur 30 tahun. Dah beli tapi tak duduk. Tu dia kan. Dia kena hard sell kan. Benda tu. Dia kena hard sell kan. Saya pun masa mula-mula kerja tu lah, dia adalah seorang staff PNB tu. Saya tanya, kau dah beli rumah belum? Dah beli rumah. Cepat beli rumah. Tu saya sabarlah kan. Tapi sampai sekarang saya tak ada rumah. Pelan-pelan. Kalau tak boleh rumah, mungkin kita boleh kumpul untuk bina sendiri rumah dekat kampung ke mana ke, buat sendiri sikit. Masalah saya orang bandar, nak buat rumah kat mana? Saya tak ada kampung. Orang kampung tak erti dah nak potong pokok kelapa semua tak erti lah. Panjat-panjat pokok kelapa ni tak erti lah. Nak bela monyet pun tak erti. Banyak benda boleh buat kat kampung. Itulah trend rumah sebelum umur 30 tahun. Saya dah 45, apa pun tak beli. Itu dah. Beli tanah, buat rumah sendiri better. Okey, tu Syamzuri punya perkongsiannya. Alright. Okey, saudara apa nanti ni ada apa lagi nampak ni. Banyak betul wahyu. Macam ni lah wahyu dapat daripada kita pendengar ya. Okey. Baru tersedar ada benda nak ditanya. Alright. Ada lagi apa Puan Tini nak tambah-tambah? Tak ada lah, itu je. Cuma kita minta kat sini. Kalau kata buntu lah tak tahu macam mana, cari AKPK. Kita nak bantu. AKPK ni sahabat kewangan anda. Kita nak bantu. Ya. Okay? Kami nak tolong kami buka along ya. Kami buka along, kami cuma nak tolong je. Saya dah lama. Okey.
Nampaknya okay. Terima kasih Puan Hartini Husin. Okey. Pembentangan yang penuh pengisi apa kata memang penuh berfakta ya. Okey, memang dan sebelumnya yang paling penting saudara-saudari ibu, selain daripada fakta yang diberikan Puan Hartini itu, apa pun kita pun kena fikirkan, kita pun kena fahamkan apa yang kita ada kekangan kita sendiri kan. Pasal ada setengah jawapan tu memang ada setengah jawapan orang lain boleh bagi jawapan, tapi ada setengah lain jawapan terpulang kepada diri kita sendiri. Alright. Okey, sekali lagi terima kasih. Memang best lah saya pun dengar dengan slang Kedah dia tu kan. Dengan slang Kedah dia tu. Memang teringat Tok Wan, arwah Tok Wan saya kan. Okey. Apa pun kami mohon maaf kepada saudara-saudari anda berlaku kekurangan ya dalam siri pembentangan hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu daripada kelemahan kami selaku manusia biasa. Apa pun kita harap kita boleh berjumpa lagi. Okey, mungkin Puan Hartini ada lagi topik-topik yang beliau nak bawa ke? Okay. Panggil kita datang, don't worry. Banyak-banyak lah. Saya rasa Puan Hartini ni dia on je kalau nak suruh bercakap ni. Saya rasa dia memang on je. Nampak dia memang suka, dia memang bernyawa depan Zoom. Hobi banyak. Okey. Mungkin beliau ada TikTok ke? Puan Hartini tak. berkongsi apa-apa cerita-cerita AKPK? Tengok AKPK punya official. Alright. Okey, saudara-saudari, kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.